رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-muhibbi linisani min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka in. Allahumma ya alim علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم منا يا عليم خلقنا بخلق العلم واحققنا بحقائق العلم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kesempatan, peluang dan masa kepada kita untuk sama-sama kita memanfaatkan ilmu pengetahuan pada hari ini insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian Matan Aqidatul Awam yang kita telah bahaskan pada siri-siri yang lepas, dengan kita mulakan dengan ulang kaji kepada sifat Allah, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita ulang kaji ini dengan sebab kita nak menyahutlah seruan daripada yang berbahagia Datuk Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin, pengurusi Kuala Islam Safa, yang menyarankan supaya para asatizah untuk menekankan, untuk memberi penjelasan dengan lebih terperinci berkenaan dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sebab apa tuan-tuan dan puan, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana muncul beberapa isu baru-baru ni berkenaan dengan cubaan untuk menterjemahkan, untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dengan cara apa? Dengan cara kita menterjemahkan, bagi contoh kutubus sab'ah. Dikhawatiri dengan penterjemahan kutubus sab'ah tersebut, dia akan membawa kepada penterjemahan yang zahir, yang menunjukkan kepada zahir kalimat tersebut. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat disebut sebagai ayat mutasyabihat, dalam hadis pun ada yang disebut sebagai hadis mutasyabihat ataupun hadis sifat, hadis yang membawa kesamaran. Sebagai contoh, ada yang disebut sebagai yad, ada yang disebut ain, ada yang mau maksud istawa, ada yang mau maksud nuzul, ada yang mau maksud ja'a dan sebagainya. Itu semua kalau kita terjemah di sudut zahir, dia akan membawa maksud yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi tujuan kita mempelajari sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni, kita nak tanzih Allah Subhanahu wa taala, kita nak menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sebarang persamaan dengan makhluk. Jadi kita telah menyebutkan sebelum ini bahawa mukhalafatuhu lil hawadis ini termasuk dalam perkara sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Sifat salbiyah ialah ternafi segala sifat kekurangan dan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari konteks mukhalafatuhu lil hawadis ni, ternafi sifat mumatsalatuhu lil hawadis, bersamaan Allah Taala dengan makhluk. Allah Taala tak sama langsung dengan makhluk dari sudut apa pun. Kita baca dia punya definisi insya-Allah. Jadi dari sudut definisi, dari sudut bahasa adalah kita faham sebagai bersalahan Allah Taala dengan makhluk. Tapi ulama buat dari sudut istilah,
ibaratun an nafyil mumathalati fi dzati was sifati wal af'ali, iaitu suatu ibarat an nafyil mumathalah, menafikan segala yang menafikan persamaan Allah Subhanahu wa taala di sudut zat, sifat dan perbuatan. Allah tak sama langsung dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan dengan makhluk. Jadi sebab itu ada ulama menyebutkan, itu antaranya Al-Imam Dhunnun Al-Misri menyebutkan bahawa mahma tasawwarat bibalika fallahu bi khilafi dhalika. Apa kata beliau? Apa-apa yang tergambar pada fikiranmu tentang perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, fallahu bi khilafi dhalik, maka Allah Taala bersalahan dengan perkara tersebut. Ya, kita tergambar di mana ada orang sebut yadullahi fawqa aydihim, ada orang terjemah sebagai tangan. Justru dia akan memasukkan dalam fikiran kita bahawa Allah betul-betul ada tangan. Jadi ulama ajar cara kalau kita tergambar benda-benda macam tu, maka terus kita cepat-cepat apa dia? Allah Taala bersalah dengan perkara tersebut. Guna kaedah ni, mahma tasawwarat bibalika wallahu bi khilafi dalika. Apa-apa yang tergambar pada fikiranmu tentang perkara yang tak layak bagi Allah Taala, maka wallahu bi khilafi dalika, maka Allah Taala bersalahan dengan perkara tersebut. Jadi kita selesai kita tentang definisi, kita masuk pula tentang macam mana kita nak kenal Allah dari sudut sifat mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan Allah Taala dengan segala perkara yang baharu. Jadi perkara baharu ni termasuk dalam makhluk. Kita kena jelas kat situ dulu. Perkara baharu al-hawadis yang disebut dalam mukhalafatuhu lil hawadis, hawadis ini termasuk dalam makhluk. Jadi kita akan, bila mana kita kenal makhluk, barulah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut oleh para ulama, masyhur kalam ini, iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Kenal makhluk, insya-Allah kita akan kenal Tuhan, hakikat Tuhan. Jadi tengok pembahagian yang telah saya buat berkenaan dengan makhluk. Jadi kalimat ataupun perkataan yang sama dengan makhluk adalah alam, iaitu ma siwa Allah. Kemudian hawadis yang telah saya sebut sebentar tadi, iaitu segala perkara yang baharu. Apa maksud baharu? Iaitu yang baharu dijadikan, yang ada pencipta yang menjadikan baharu, itu makhluklah. Dan perkara mungkin, ada dan tiada. Okey, tengok. Jadi semua ni, makhluk ini terpecah kepada dua, iaitu jirim dan arad. Apa maksud jirim? Jirim ini adalah zat bagi makhluk. Jirim ini adalah bahasa zat bagi makhluk. Adapun arad adalah sifat bagi makhluk. Sifat bagi makhluk. Kalau Allah Ta'ala sifat, ada zat dan sifat. Jadi kalau makhluk ada jirim dan arad. Itu kita kena clear dululah. Okey. Kemudian apa maksud jirim? Jirim adalah sesuatu yang menempati ruang, yang mengambil ruang. Apa-apa yang setiap jirim lah, benda, meja, kerusi, pen, buku, semua mengambil ruang. Okey. Itu secara umum dia. Jadi jirim ni terbahagi kepada dua, ada yang nama dia jisim dan ada yang namanya jauhar firdin. Jauharu firdin. Apa maksud jisim? Jisim ni yang boleh dibelah bahagi, yang boleh dibelah bahagi, yang boleh dipotong-potong, yang boleh dicincang. Itu maksud jisim, yang boleh dibelah bahagi. Kemudian apa maksud jauhar firdin? Yang tak boleh dibelah bahagi. Tengok jisim dulu. Ada jisim yang jenis kasif, ada jisim yang jenis latif. Kasif ni tebal, keras dan sebagainya. Maka termasuk dalam kasif ni semua benda lah. Pokok, kursi, buku, gelas dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam kasif. Kemudian ada yang nama latif, itu angin, cahaya dan benda-benda yang halus yang lain lah, yang masuk dalam jisim. Debu dan sebagainya masuk dalam jisim. Kita pergi kepada jauhar firdin pula. Jauhar firdin ni sesuatu yang tak boleh dibelah bahagi. Apa contoh dia? Atom. Ni benda-benda kecil lah. Proton, neutron, segala bakteria tu semua yang tak nampak tu termasuk dalam jauhar firdin lah. Okey. Tengok pula arad. Arad ni apa sekali lagi? Adalah sifat bagi makhluk. Sifat yang menumpang pada jirim. Seperti kita kata minggu-minggu yang sudah. Tengok makhluk ini yang ada berada di tangan saya, iaitu duster ni, pemadam ni. Jadi pemadam papan putih ni, apa sifat dia? Kita boleh, kalau kita nak terjemahkan, kalau kita nak aplikasikan dekat makhluk ni. Jadi sebelum kita pergi, jadi duster ni adalah jirim. Sebab apa jirim? Sebab
Sebab dia boleh mengambil ruang. Kalau saya letak kat sini, dia akan ambil ruang sedikit daripada sebahagian meja ni. Itu maksud dia. Kemudian duster ini jirim. Kemudian jirim macam mana? Jisim. Sebab apa? Dia boleh dibelah bahagi, boleh dipatahkan dan sebagainya. Jadi kita tengok apa sifat kepada duster ni, pemadam putih ni. Apa arat dia? Jadi arat ni ada empat. Ada empat pembahagian nak kenal. Yang pertama kita namakan sebagai aina. Aina di mana? Iaitu menunjukkan kepada tempat. Arash, kursi, langit, bumi, semua tu semua sifat bagi makhluk. Bermaksud apa? Makhluk ni berhajat kepada tempat. Kemudian kaifa, bagaimana? Warna, bagaimana dari sudut apa? Warna putih, hitam, biru, merah. Kemudian keadaan, muda, tua, sejuk, panas. Kemudian saiz, besar, kecil, rendah, tinggi. Kemudian perbuatan, datang, duduk, bersemayam. Kemudian turun dan sebagainya, itu semua masuk dalam perbuatan. Ini sifat makhluk ni kita cerita. Kemudian mata, masa, menunjukkan kepada masa, dulu, sekarang, akan datang. Kemudian kam, iaitu menunjukkan kepada juzuk. Ada lapisan, ada roh, ada daging, ada tisu, ada tulang dan sebagainya, itu termasuk dalam kam. Jadi bila mana kita dah tahu hakikat makhluk ni macam ni rupanya, iaitu terdiri daripada jirim dan arat, maka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh sama pun Allah Subhanahu Wa Taala dengan jirim dan arat. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Allah Taala apa dia? Allah bukan jirim dan bukan makhluk. Allah bukan jirim dan bukan arat. Allah bukan jirim dan bukan arat. Kerana jirim dan arat hanya dimiliki oleh makhluk. Sekali lagi, kesimpulan yang kita boleh buat adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan jirim dan bukan arat. Kerana jirim dan arat tu sifat makhluk, atau kerana jirim dan arat tu hanya dimiliki oleh makhluk, dimiliki oleh alam, dimiliki oleh hawadis dan mungkin. Kita dah sebutkan lah. Jadi begitu. Kita dah tahu dah. Maksud kita bila mana benda tu dihadapkan kepada kita, Allah Ta'ala ada tangan, muka, kaki dan sebagainya, maka tak boleh sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan, tak boleh pun ada sifat jirim dan arat ni. Ada muka, anggota, tangan dan sebagainya. Kam tadi, tak boleh pun ada kam, juzuk, lapisan roh, daging, ada anggota dan sebagainya, tak boleh. Kemudian tak boleh pula Allah Ta'ala berhajat kepada tempat. Allah Ta'ala dulu atas arash, seperti mana yang kita maklumi, iaitu terjemahan yang berlega dalam kalangan kita adalah Ar-Rahmanu 'arsy istawa, Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas langit. Maka sifat bersemayam ini, kalau kita tengok kamus Jawan, dia seorang raja yang duduk di atas takhta, di atas dia punya singgahsana. Jadi sifat tersebut sebenarnya tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak elok ataupun tak cantiklah kita terjemah sebagai bersemayam. Sama ada kita tafwidkan masuk istawa tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serahkan makna tu, makna tafwid tu Allah Taala jua yang mengetahui, kita serahkan maknanya kepada Allah dalam keadaan kita beriman, meyakini ayat tersebut. Yang kedua, kita ikut konsep ataupun metod ulama khalaf dengan cara kita mentakwilkan supaya apa, tak tergambarlah pada fikiran kita ni Allah Ta'ala beristiwa dengan maksud istiwa yang kita fahami. Maka ulama takwilkan sebagai istaula, iaitu menguasai. Jadi itu penting peranan kepada mukhalafatul hawadis ni. Kalau kita dah jelas perkara ni, insya-Allah bagi saya mudahlah kita nak menapis segala tuduhan, segala dakwaan yang dibuat oleh golongan-golongan Wahabiyah sebagai contoh, yang kerap kali menterjemah ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat ada sifat seperti ini. Jadi itu cara dia. Sama ada dua cara. Kita jumpa hadis ataupun ayat Quran yang mengandungi nas mutasyabihat ataupun ayat Quran yang ada kesamaran. Yang kedua, ada hadis-hadis yang mengandungi kesamaran, hadis-hadis mutasyabihat. Apa cara kita buat? Ada dua cara, ada dua metod. Yang pertama, kita dengan cara kita metod tafwid. Ini metod ulama salaf, ulama yang hidup kurun 3 terawal hijrah. Ulama salaf dia akan tafwid, iaitu dengan cara menyerahkan makna zahir, makna kepada ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu makna ya, makna ain, makna saq,
makna istawa, makna ja'a, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jua yang Maha mengetahui akan makna sebenarnya. Itu tauhid. Lebih selamat. Lebih selamat akidah kita. Adapun ulama khalaf datang untuk menterjemahkan. Sebab apa? Sebab umat Islam pada zaman tu ada yang dah terwaham, dah termasuk dalam fikiran mereka tentang makna kepada ayat Quran tersebut dengan makna yang betul-betul zahir. Jadi datang ulama khalaf nak memurnikan, nak menyucikan, nak mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu dengan cara apa? Dengan cara metod takwil, iaitu memalingkan makna daripada makna asal yadullah, bagi contoh, kepada makna kekuasaan dan sebagainya. Jadi ini ulama kita, ulama yang bijaksana, niat mereka hanya satu, nak menyucikan Allah Ta'ala daripada sama dengan makhluk. Itu tauhid. Jelas kita tentang mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian kita tengok kepada dalil akal dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mumathalatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala sama dengan makhluk, dengan perkara yang baru. Maka bila mana ada perkara yang baru, pasti ada pencipta je. Jadi bila mana ada pencipta, pasti ada menjadikan pencipta tersebut. Maka benda ni akan berterusan sampailah kepada istilah daur dan tersalsul, berpusing-pusing dan bersambung-sambung. Maka daur dan tersalsul dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, perkara itu mustahil. Maka tak selayaknya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mumathalatuhu lil hawadis. Maka wajiblah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Itu cara kita beriktikad dan meyakini dalam hati kita. Okey, apa dia punya dalil nakli dia? Dalil kali kita dah sebut lepas dalam surah Syura ayat 42, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita boleh buat khulasah adalah wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, dan mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mumathalatuhu lil hawadis. Selesai kita tentang mukhalafatuhu lil hawadis, insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita cuba mengulang kaji pelajaran minggu lepas juga berkenaan dengan tingkatan ada dan tiada. Tingkatan ada dan tiada. Jadi yang pertama kita kena tahu, kita simpulkan bahawa ada tiga tingkatan. Yang pertama ada yang disebut sebagai mawjud ataupun wujudi. Mawjud, wujudi. Iaitu apa? Apa maksud dia? Sifat ini boleh dilihat. Sifat ini ada dan boleh dilihat. Apa maksud ada tu? Lau kushifa anna la ra'ainaha. Kalaulah disingkap hijab daripada kita, maka kita akan nescaya kita akan melihatnya. Kalau Allah singkap hijab daripada kita, angkat tabir hijab daripada kita, nescaya kita boleh melihatnya esok di hari akhirat. Apa contoh dia? Zat Allah dan segala sifat ma'aninya. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Kemudian maksudnya sifat tu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat ma'ani ini, dan zat Allah Ta'ala boleh dilihat esok di hari akhirat. Okey. Yang kedua, itu tingkatan mawjud. Maksudnya benda tu memang benar-benar ada. Sesuatu itu memang benar-benar ada, wujudi istilah dia. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai hal dan amrun i'tibari. Ulama memasukkan hal itu termasuk dalam perkara amrun i'tibari. Apa maksud hal, apa maksud amrun i'tibari ni? Perkara yang difahami oleh akal. Sesuatu yang difahami oleh akal. Apa maksud dia? Perkara itu tiada tapi difahami oleh akal sebagai ada. Kharij ada, luaran tiada tapi di akal fikiran kita ada. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah. Ada tiga sifat ni termasuk dalam perkara amrun i'tibari. Perkara yang tiada tapi ada dalam akal fikiran kita, kita faham dengan akal. Kita dapat difahami oleh akal sifat tersebut. Apa contoh dia? Sifat wujud. Macam kita telah jelaskanlah minggu lepas, sifat wujud ni sebenarnya tiada tapi difahami oleh akal ada. Begitu. Kemudian samalah sifat salbiyah yang lain, hidam, baqa', mukhalafatul hawadis.
Qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, kita dah bahas minggu lepas. Maka 5 sifat yang kita sebutkan tadi termasuk yang amrun i'tibari, sifat yang thubuti ataupun amrun i'tibari. Kita terjemahkan sifat ni sebagai sungguh, sifat yang sungguh. Dengan maksud apa? Sifat tu tiada tapi difahami oleh akal. Akal faham bahawa adanya sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah ma'dum. Kata terakhir adalah ma'dum, iaitu tiada sama sekali. Iaitu apa contoh dia? Syarikul bari, adanya anak bagi Allah, isteri dan sebagainya lah. Jadi ada 3 sifat ni. Ini kita kena clear betul-betul ni, kena jelas. Kita kena faham betul-betul. Sebenarnya ada 3 sifat. Ada 3 tingkatan bagi ada dan tiada. Yang pertama itu wujudi ataupun maujud. So sesuatu itu benar-benar ada. Apa contoh dia? Zat dan 7 sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa disebut sebagai ada dan boleh dilihat? Sebab esok di hari akhirat, lau kushfa anna la ra'ainaha. Lau kushfa anna la ra'ainaha. Kalau disingkap hijab daripada kita, nescaya kita akan melihatnya. Itu disebut oleh ulama, zat Allah dan 7 sifat ma'ani. Yang kedua, kita ulang balik, iaitu hal dan amrun i'tibari. Apa maksud dia? Sesuatu perkara yang tiada tapi difahami oleh akal. Akal faham benda tu ada. Contoh apa? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah. Kita juga sebut sifat hal, amrun i'tibari, kita sebut sebagai sifat subutiyah. Maksud ada banyak istilah lah, hal, amrun i'tibari dan sifat subutiyah. Dan kalau kita terjemah sebagai sifat sungguh. Kalau wujudi tadi, sifat wujudi sebagai sifat ada. Kalau subutiyah sebagai sifat sungguh. Yang ketiga ma'lum, syarikil bari, ada anak, isteri, Tuhan dan sebagainya. Perkara itu tiada sama sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada matan baharu lah. Matan baharu iaitu kita tinggalkan dahulu seketika sifat hayat. Patutnya kita sambung waqa'imun ghani wa wahidun wahai. Kita telah bahaskan wa wahidun, kemudian kita bahaskan ghani itu apa minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Kemudian kita tinggalkan dahulu hayyun tu, sifat perhidup, kita gantikan dulu dengan qadir. Qadir muridun alimun bi kulli syai'. Mata dia waqa'imun ghani wa wahidun wahai, qadir muridun alimun bi kulli syai'. Nah, kita bahaskan qadir dulu. Apa maksud qadirun sini? Allah Ta'ala memiliki sifat berkuasa. Okey, kita tengok. Jadi kita akan masuk pula perbahasan berkenaan dengan sifat ma'ani. Kita minggu lepas kita dah selesai dah bahas 5 sifat salbiyah yang telah saya sebut. Kemudian kita akan masuk pula sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani ni? Sifat ma'ani ni ialah sifat yang benar-benar memberi erti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud? Sifat itu benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Lau bishfa'anna la ra'ainaha, macam saya sebut tadi, yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Sebab tu nama dia sifat ma'ani, sifat yang benar-benar menyifatkan Allah. Okey. Kemudian apa maksud, apa sifat pertama dalam sifat ma'ani ni? Qudrah, iaitu sifat qudrah, iaitu sifat perkuasa ataupun berkuasa. Berkuasa ataupun berkuasa. Dinamakan sebagai ulama, ada ulama menterjemahkan sifat qudrah ni sebagai berkuasa. Seperti biasa yang kita faham, yang kita belajar sebelum ni, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat, sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada juga ulama menterjemahkan sifat qudrah ini sebagai perkuasa. Antaranya apa? Pak Dail, ulama kita Pak Dail yang pengarang kitab Baqaratul Amani, beliau menterjemahkan sifat qudrah ini sebagai perkuasa. Perkuasa. Apa rasional kepada ulama kita ni menterjemahkan qudrah ni sebagai perkuasa. Kita tengok. Sebab dia kata apa? Antara dalil dia adalah disebut sebagai perkuasa sebab imbuhan ni menunjukkan kepada sesuatu tu ada. Sebagai contoh apa? Penulis apa? Orang yang menulis. Orang tu ada.
Kemudian apa? Penyapu sebagai contoh. Penyapu. Penyapu tu apa? Penyapu yang kita faham. Maksud tu benda tu ada. Kemudian apa lagi contoh? Pemuda. Orang yang muda. Maksudnya menunjukkan kepada orang yang muda. Benda tu ada. Sifat tu wujudi, benar-benar ada. Okey. Tapi kalau kita terjemah sebagai berkuasa, berkuasa ni menurut ulama kita, ulama Fadail Mekah ni, dia kata kalau berkuasa ni menunjukkan benda tu tiada, termasuk dalam perkara sungguh. Dan sebelum tu lagi, berkuasa ini termasuk dalam perkara samaratus sifat, iaitu buah kepada sifat, hasil daripada sifat. Hasil daripada sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Begitu. Sekali lagi kita sebut, kalau kita sebut Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkuasa, menurut ulama Fadail Mekah ni, dia kata, pengarang kitab Baqaratul Amani, dia kata berkuasa ini menunjukkan kepada sesuatu tu tiada, sifat tu tiada hakikatnya. Bahkan berkuasa itu adalah samaratus sifat, buah hasil daripada sifat berkuasa. Jadi kita ambil contoh yang mudah, kan? Kalau kita guna penterjemahan kepada berkuasa ni, Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa. Jadi ayat tu nampak macam ada kejanggalan lah. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa. Jadi menurut ulama ni, dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa. Jadi barulah aku kata apa, betul dia punya kenyataan tersebut. Sifat tersebut nampak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat berkuasa tersebut. Jadi saya tak nak kita memberatkan kepada sidang penonton, kepada muslim-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi niat saya hanyalah untuk nak bagi tahu sebenarnya ada ulama yang menterjemahkan seumpama ni. Ala kulli hal, kalau kita nak terjemah sebagai berkuasa untuk meraihkan kata apa, orang awam yang dah faham tentang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa, iaitu berkuasa, Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, terpulanglah. Tapi nak bagi tahu kat sini bahawa ada ulama menterjemahkan sebagai perkuasa. Jadi nak tunjukkan sifat tu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil satu contoh ayat bahasa Melayu yang mudah. Kita nak buat satu kata apa, persoalan lah, satu soal jawab, walaupun tuan-tuan dan puan tak boleh menjawabnya, tapi saya cuba lontarkan soalan tersebut supaya kita berfikir berkenaan dengan sifat wujudi dengan sifat dengan amrun i'tibari. Kita tengok dah, kita dah tahu dah bahawa sifat kudrah ni termasuk dalam sifat ma'ani, dan sifat ma'ani ni termasuk dalam sifat wujudi, sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Kudrah ni benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dari sudut kita nak penterjemahan supaya kita lebih faham apa yang saya cuba sampaikan. Jadi apa ayat dia? Yang pertama kita bagi ayat, pekerja menyapu sampah dengan penyapu. Sekali lagi, pekerja menyapu sampah dengan penyapu. Dia ada dua jawapan, wujudi ataupun amrun i'tibari. Itu je. Wujudi maksudnya apa? Sesuatu itu ada. Kalau amrun i'tibari ni sesuatu itu tiada. Maksudnya perkara itu difahami dengan akal. Yang pertama pekerja. Pekerja ni wujudi ke amrun i'tibari? Kemudian menyapu. Kita bagi jawapan teruslah. Pekerja ni wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi, sebab memang benar-benar ada zat ataupun jirim kepada pekerja tu. Kemudian menyapu, perbuatan menyapu sampah ni, menyapu ni wujudi ke amrun i'tibari? Saya tanya. Perkara ada ke perkara sungguh? Wujudi ke amrun i'tibari? Perkara sungguh. Sebab apa? Perbuatan menyapu tu, kalau kita tunjuk mana perbuatan menyapu, tunjuk perbuatan menyapu tu bukan perbuatan menyapu itu sama ada penyapu ataupun orang yang tengah sapu. Maksudnya perbuatan menyapu tu hanya difahami oleh akal sebagai perbuatan menyapu. Benda tu tiada, tapi kita faham sebagai ada perbuatan penyapu tersebut. Itu maksud dia. Kemudian sampah, pekerja menyapu sampah. Sampah itu termasuk dalam perkara ada ke perkara sungguh, perkara wujudi ke perkara amrun i'tibari. Sampah perkara wujudi sebab memang benar-benar ada. Kemudian penyapu pun termasuk dalam perkara wujudi.
Selesai satu kenyataan, satu ayat lah. Nak bezakan sifat wujudi dengan sifat amrun i'tibari ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, pernyataan yang kedua, iaitu Zaid mendengar suara pendengar. Kita tengok adakah tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, cik dan penonton boleh jawab pertanyaan ni. Kita tengok Zaid mendengar suara pendengar. Ada dua je jawapan dia, sama ada dia wujudi ataupun amrun i'tibari. Zaid wujudi ke amrun i'tibari? Zaid wujudi. Sebab apa? Dia benar-benar ada pada zat, ada zat dia, ada jirim dia. Kemudian mendengar wujudi ke amrun i'tibari? Kalau kita kata mendengar, perbuatan mendengar tu amrun i'tibari, difahami oleh akal sebagai ada, tapi di kharij luar tunjuk mana sifat mendengar, mana perbuatan mendengar tu tak ada. Tak boleh kita buktikan perbuatan mendengar tu tak ada, tapi sifat pendengar tu ada. Sifat pendengar tu ada. Kemudian suara wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi. Sebab kita boleh kata apa, dia termasuk dalam jirim ataupun termasuk dalam jisim yang latif. Suara ni termasuk dalam jisim yang latif, atau yang benar-benar ada. Kemudian pendengar, Zaid mendengar suara pendengar. Kemudian pendengar ni wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi, iaitu pendengar, orang yang mendengar. Jadi kita tengok benda-benda ni saya sebut sebab apa? Sebab nanti kita akan masuk satu persatu ni. Kita akan masuk sifat ma'ani ni. Kita nak buktikan bahawa sifat qudrah ni benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh kita guna istilah penterjemahan sebagai berkuasa, guna perkuasa. Ini yang disebut dah oleh Pak Dail Mekah. Ini dia punya bukti dia. Perkuasa, perkehendak. Allah Taala memiliki sifat perkehendak, iaitu maha berkehendakkan, maha berkehendak. Maksudnya kalau berkehendak termasuk dalam amrun i'tibari, kalau berkuasa termasuk dalam amrun i'tibari. Allah Taala bersifat dengan sifat, contoh apa? Ilmun, mengetahui termasuk dalam perkara amrun i'tibari. Allah Taala mengetahui akan makhluknya. Bagi contoh, Allah wujudi, mengetahui itu wujudi ke amrun i'tibari? Amrun i'tibari. Sebab apa? Sebab kita faham melalui akal sahaja. Perkara itu tiada tapi difaham oleh akal sebagai ada. Jadi sebab tu ulama buat terjemah sebagai pengetahuan, tahu. Okey, itu yang saya cuba sampaikan lah. Mudah-mudahan adalah sedikit kefahaman tentang perkara ni. Jarang sebenarnya para asatizah membahaskan perkara ni, tapi saya cuba bahaskan supaya nak bagi tahu ada ulama yang menterjemahkan sebegini rupa, begitu. Okey. Selesai kita tengok pula dia punya definisi. Kita tak masuk lagi ni. Terjemah, kita tengok pula definisi dia. Apa definisi kepada sifat qudrah? Apa definisi sifat qudrah? Sifat qudrah ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bidatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wafqil iradah. Ni baru nak masuk ni. Apa maksud dia? Apa maksud sifat qudrah? Sifat qudrah ialah sifatun wujudiyatun, sifat yang wujudi. Saya sebut tadi, sifat yang benar-benar ada. Qa'imatun bizatihi ta'ala, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Ta'ala. Yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu. Maka manakala sifat tersebut, apa dia? Ijadu kulli mumkinin, digunakan dengan sifat itu menjadikan segala perkara yang mungkin, wa idamuhu, dan mentiadakan perkara mungkin, ala wafqil iradah, atas mengikut kesepakatan sifat iradah. Maka sifat perkuasa Allah Ta'ala ini mengikut kepada sifat iradah Allah Ta'ala. Macam mana nak faham? Kita bagi contoh macam ni. Allah Ta'ala berkuasa bagi bagi kejayaan kepada orang yang berusaha. Orang yang berusaha cari jalan-jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan
akan tunjukkan jalan kepada dia. Bagi contoh, maka Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala berkuasa untuk menunjukkan jalan kepadanya dengan sifat kuasa yang dia ada. Maka kalau dia berjaya, sebagai contoh, dia telah berjaya mencapai apa yang dia hajatkan di atas muka dunia ini, maka kejayaan itu adalah hasil daripada sifat berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kudrah. Maka sifat kudrah itu pula bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berkehendak bahawa dia itu berjaya atas dunia ini. Kemudian berjayanya dia itu dengan kehendaknya atas dasar ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui kalau dia berjaya, dia akan terhasil kebaikan pada diri dia. Maksudnya setiap apa yang berlaku pada makhluk ini adalah kesepaduan daripada 4 sifat makhluk, sifat Allah Ta'ala. Sekali lagi, apa yang berlaku kepada makhluk, baik perkara yang baik, baik perkara yang buruk, takdir yang baik dan takdir yang buruk, semua itu adalah kesepaduan daripada 4 sifat ini, iaitu sifat qudrah, sifat iradah, ilmun dan hayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita ambil tadi, orang yang berjaya atas muka dunia adalah hasil daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikannya berjaya. Kemudian hasil daripada apa? Hasil daripada kesepakatan iradahnya, Allah Ta'ala berkehendak bahawa dia berjaya, dan hasil daripada ilmu Allah Ta'ala bahawa dia ni boleh berjaya. Kemudian tak terhasil 3 kudrah, iradah, ilmu ini tidak akan terhasil melainkan adanya sifat hayah, iaitu sifat perhidup. Maka Allah Ta'ala maha hidup. Maka kalaulah sifat perhidup ni tak ada, maka tidak ada tiga-tiganya. Tidak ada kudrah, tidak ada iradah dan tidak ada ilmun di sini. Maka itu maksudnya apa? Maksudnya kita kena bersyukurlah Allah Ta'ala menjadikan kita atas muka dunia ini atas kesepakatan, atas kesepaduan 4 sifat ini, iaitu kudrah, iradah, ilmun, hayah. Sebab tu kita, faedah yang kita dapat daripada kesepaduan sifat ini, maka tak boleh kita ni menghina makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh kita hina makhluk Allah Ta'ala. Sebab apa? Makhluk tu ataupun orang, sebagai contoh, kita hina orang yang ada kelainan upaya, sebagai contoh. Jadi hinanya kita itu sebenarnya menghina makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikannya dengan sifat berkuasa, yang Allah Ta'ala berkehendak untuk menjadikannya, dan Allah Ta'ala dan menjadikannya betul pula ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qudrah, iradah, ilmu Allah, dan yang keempat hayah, dengan sifat penghidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak ada sifat berhidup, maka tiga-tiga ni tak ada. Jadi janganlah kita menghina mana-mana pun makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu, itu maksud dia. Okey. Kemudian kita pergi kepada keterangan tentang sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk makluman semua penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kudrah ni kalau kita bahaskan lagi, termasuk dalam sifat ada dan sifat sungguh. Ada dalam sifat kudrah ini, ada dalam sifat kudrah ini sifat wujudi dan sifat thubuti. Apa maksud dia? Kita akan bahaskan dekat sini nanti. Jadi kita tengok sama-sama. Kita bersaksi dan kita meyakini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat kudrah. Maka kudrah Allah itu, yang pertama, kita tengok kudrah Allah Ta'ala itu ada. Kudrah Allah Ta'ala ada, wujud. Yalah, kalau kudrah Allah tak ada, maka tak adalah alam ini. Dan alam ini telah pun ada, maka mestilah sifat kudrah tu ada, wujud. Maka sifat wujud ni kaitannya dengan sifat nafsiyah. Dengan maksud apa? Walaupun kudrah ini sifat dia wujudi, tapi dia berkait dengan sifat nafsiyah, termasuk dengan sifat subuti dengan amrul kibari tadi. Kemudian qadim, kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kuasa Allah Ta'ala ini qadim. Sifat berkuasa Allah tidak ada permulaan. Tak ada permulaan. Macam makhluk ada permulaan sifat kuasa ni, kuasa kita bila kita lahirkan atas muka bumi, kita boleh menangis, kita boleh bergerak dan sebagainya. Ada sifat kuasa tersebut yang Allah Ta'ala pinjamkan. Kemudian kita dah meninggal esok, lenyap dah sifat kuasa. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi sifat kuasa Allah Ta'ala. Maka kaitannya dengan sifat kidam. Kemudian sifat kudrah ini, perkuasa Allah Ta'ala ni
tidak binasa. Dengan maksud apa? Sifat ni kekal, baqa, tidak binasa, tidak berakhir pun sifat kudrah ni sampailah bila-bila yang Allah Ta'ala kehendaki. Kekalnya sifat kudrah Allah Ta'ala, kaitannya sifat baqa. Kemudian sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkuasa Allah Ta'ala tidak sama dengan kudrah makhluk. Sifat kuasa Allah ni tak sama dengan kudrah makhluk. Kudrat makhluk ada batasan, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Adapun kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama langsung dengan makhluk. Mukhalafatul hawadis, ini kaitan dengan mukhalafatul hawadis, tidak sama dengan makhluk kudrat Allah Ta'ala. Dan yang kelima, sifat Allah Ta'ala ni tak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikan kudrah. Kudrah Allah Ta'ala ni tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikan kudrah. Maksud Allah tak berhajat pun kepada zat yang lain untuk menjadikan kudrah. Kaitannya dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maksudnya sifat kudrah tak perlukan Tuhan lain untuk menjadikan kudrah. Dan terakhir, sifat kudrah Allah tidak berbilang-bilang. Sifat Allah, kudrah Allah tak dua, tak tiga, tak empat, tak lima. Maksudnya sifat kudrah Allah Ta'ala esa pada sifat kudrah. Maka semua ni kaitan ni qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah ni ada pada sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham begitu? Dengan maksud, dengan satu sifat saja kita boleh menerangkan sifat kudrah ni. Dengan maksud apa? Dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah ni kita boleh terangkan sifat kudrah. Dengan maksud sifat kudrah ni ada, kemudian qadim pula, tidak ada permulaan, kemudian tidak binasa. Keempat, tak sama dengan kudrah makhluk. Kelima, tak memerlukan Tuhan lain untuk menjadikan kudrah. Keenam, kudrah Allah tidak berbilang-bilang. Jadi itu dia punya explanation, dia punya perincian je lah kepada sifat kudrah ni, sifat kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harapnya kita faham dah apa yang kita cuba sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Jadi dia tengok pada dalil akli dia, dalil akal dia. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kudrah, sifat berkuasa, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ajzun, iaitu lemah. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala lemah, mana mungkin Allah Ta'ala dapat menjadikan makhluk ini. Tak dapatlah jadikan alam ini, langit ini, kita dan sebagainya, kalau Allah Ta'ala lemah. Maka sedangkan perkara tersebut telah jelas di depan mata kita, adanya makhluk, adanya alam ini, maka mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ajzun, itu lemah. Maka sabitlah bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Begitu. Jadi kita juga bagi kesimpulan bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, maka mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ajzun. Jadi itu kesimpulan. Jadi dia punya dalil nakli dia, sebelum kita terlupa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Baqarah ayat ke-20, innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kesimpulannya sekali lagi kita bagi bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah, maka mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ajzun, iaitu lemah. Jadi jazamlah sifat kudrah dalam hati kita pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sampai situ saja perbahasan kita berkenaan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah mencampakkan kefahaman dalam fikiran kita, dalam akal kita, dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita yang mendatang, insya-Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.